Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir lana. Rabbana tamim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pertama dan selamanya, kerana dengan rahmat izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita menghirup udara Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi. Dapat lagi kita hidup dan diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, kehidupan kita ni tuan dan puan kena sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan kita kena sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan dan puan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan segala-galanya kepada kita. Walaupun kita merasakan kita ni banyak kekurangan tuan dan puan, tetapi sebenarnya, hakikat sebenarnya tuan dan puan, terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan di dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu semua ingin menghitung segala nikmat yang aku berikan, nescaya tidak dapat. Nescaya kamu tidak dapat untuk menghitung. Benar tuan dan puan. Hari ni tuan dan puan, seandainya kita hitung berapa kali jantung kita mengepam darah ke seluruh badan pun kita tak mampu tuan dan puan. Hatta tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala mengkurniakan kepada kita ni satu nikmat kecil. Nikmat kecil apa tuan dan puan? Nikmat untuk mengelipkan mata sahaja tuan dan puan. Nikmat untuk mengelipkan mata semata-mata. Kan? Nikmat untuk mengelipkan mata ni sahaja tuan dan puan, kita tak boleh nak kira 1 jam berapa kali mata kita berkelip. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah uruskan semua. Sebab tu kita kena syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nikmat yang kecil ni pun tuan dan puan, seandainya kita cuba nak tahan mata kita ni, kita cuba tahan. Dalam masa 5 minit kita tahan tak berkelip-kelip. Apa jadi tuan dan puan? Tak mampu tuan dan puan. Automatically dia akan berkelip. Dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, automatik dia akan berkelip. Sebab itulah tuan dan puan, kita ni tak ada apa-apa. Kan, kita apabila kita rasa senang, kita sentiasa kena ingat di dalam hati kita, kita ni tak ada apa-apa. Apa yang kita ada semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, hari ni kita nak sembang, kan, punca rezeki stuck. Kan, punca rezeki kita yang kita rasakan ni stuck. Kenapalah kehidupan kita susah? Kenapa kehidupan kita stuck? Tak macam orang lain, kita tengok orang lain macam senang je, macam bahagia je, kan? Tetapi kita ni tak bahagia, kita ni rasa susah, banyak sangat masalah di dalam kehidupan kita. Punca dia tuan dan puan, antara salah satunya adalah kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita flashback kembali, kan? Kita flashback balik. Apabila kita bangun, apa yang kita cari dulu tuan dan puan? A'udzubillahi min zalik, kan? Saya lah, kan, saya yang bercakap ni yang paling lemahnya sebenarnya, kan. Perkara pertama yang biasa kita cari tuan dan puan, kita cari handphone dulu, kan. Kita cari handphone dulu. Astaghfirullahalazim, kan. Kita cari handphone dulu. Perkara yang pertama kita ambil apabila kita bangun tidur, kita cari handphone dulu. Kita dah tak boleh nak lari dah daripada handphone ni tuan dan puan. Sedangkan Nabi SAW ajar pada kita apa dia tuan dan puan? Apabila bangun, terus ucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku, dan kepada Engkau kami semua akan dihimpunkan, kepada Engkau kami semua akan dikembalikan. Kan? Jadi kita bangun-bangun tuan dan puan, kita perlu ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sebelum kita bangun kita telah dimatikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sementara. Kan, kita telah mati dengan sementara. Bayangkan tuan dan puan, kenapa kita perlu syukur? Bayangkan malam tadi sebelum kita tidur, kita lupa nak mengucap. Sebelum kita tidur, kita terlupa untuk ucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan, kita terlupa untuk mengucap syahadah. Tetapi masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk bangun. Kan, bayangkan kita lupa nak mengucap syahadah malam tadinya, tiba-tiba kita dah tak bangun tuan dan puan. Apa jadi? Pasti dan pasti kita akan menyesal selama-lamanya. Pasti dan pasti kita akan menyesal selama-lamanya. Jadi tuan dan puan, punca pertama, kan, punca yang terbesar kenapa rezeki kita stuck ni tuan dan puan, kerana kita sibuk untuk banding-bandingkan diri kita dan tidak bersyukur. Banding-bandingkan diri kita dengan kawan-kawan kita. Kita tengok kawan kita pakai kereta yang besar-besar, kita tengok kawan kita beli rumah yang besar-besar, dan kita terasa diri ni sangat kekurangan. Hakikat sebenar tuan dan puan, hakikat sebenar, apa yang kita ada hari ini, ada orang tidak ada. Sebagai contoh tuan dan puan dan saya ni, kita semua dapat melihat. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua dapat melihat. Ada orang tuan dan puan mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Ada orang mempunyai mata tapi tak dapat melihat. Kan? Hari ini kita semua dapat bercakap, berkata-kata. Kita dapat berkata-kata, kan? Tetapi ada orang ada mulut tetapi tak dapat berkata-kata tuan dan puan. Ada orang ada telinga tapi tak dapat mendengar tuan dan puan. Ada orang tak ada kaki, kan? Ada orang tak ada tangan tuan dan puan. Jadi kita perlu syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur dengan apa yang kita ada. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu syukur, aku akan tambahkan lagi. Barulah tambah ni apa tuan dan puan? Orang mukmin tambah adalah tambah keberkatan. Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keberkatan lagi. Kita jangan fikir apabila Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pertambahan, maknanya kita akan rezeki duit kita akan bertambah banyak. Tidak semestinya. Sebab rezeki ni macam-macam tuan dan puan. Rezeki macam-macam. Rezeki kesihatan pun rezeki juga, kan? Umur yang berkat pun rezeki juga. Ilmu yang bermanfaat pun rezeki juga. Kawan-kawan yang baik pun rezeki juga. Macam-macam tuan dan puan. Rezeki ni macam-macam. Bukan semata-mata duit semata-mata. Seandainya kita fikir rezeki itu semata-mata duit, pasti dan pasti susah kita nak bahagia. Sebab sepanjang masa kita rasa macam duit ni tidak mencukupi. Sepanjang masa kita rasa duit tidak mencukupi. Sebab tu kita tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab rezeki kita punya mentaliti yang miskin sebenarnya tuan dan puan. Mentaliti kita yang miskin. Jadi tuan dan puan, itu yang pertama. Kan, yang pertama sekali, kita perlu sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun-bangun sahaja tidur, kan, kita terus ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kan, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kami akan kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan dan puan. Percayalah tuan dan puan, kan, hidup ini semua sementara. Apa yang kita alami hari ini semua sementara. Hari ini tuan dan puan, akhirat kita jadikan sebagai cerita. Hari ini akhirat kita jadikan sebagai cerita. Tetapi apabila kita mati tuan dan puan, kehidupan yang kita hidup sekarang ni akan menjadi cerita. Kehidupan yang kita hidup sekarang ni akan menjadi cerita. Sebab tu tuan dan puan, kehidupan kita ni sentiasa jalani kehidupan kita dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha.
Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redha, itu yang kita lakukan. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak, itu yang kita lakukan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dah dalam Quran kan, Allahumma salli wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadat kepada aku. Jadi kehidupan kita hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang nombor satu, tuan dan puan. Yang nombor dua, tuan dan puan, punca rezeki kita stuck. Kenapa, tuan dan puan? Kerana kita jarang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jarang untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah beri segala-galanya kepada kita, tuan dan puan. Allah Subhanahu Wa Taala berikan segala-gala yang kita ada kepada kita, tetapi kita jarang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Punca kenapa kita jarang ingat Allah Subhanahu Wa Taala, tuan dan puan, kerana kita jarang berkata-kata tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jarang berkata-kata tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jarang untuk yakinkan kan di dalam hati ni. Macam mana hati nak yakin? Ulama bagi tahu macam mana nak bagi keyakinan pada hati tentang Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kan kita punya lidah kena sentiasa sebut tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya lidah kita jarang sebut tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran dunia yang sentiasa disebut pada lidah ni akan masuk di dalam hati. Seandainya kebesaran dunia yang kita sebut pada lidah ni, kebesaran dunia juga akan masuk di dalam hati. Sebab tu kita rasa susah nak bahagia. Sebab tu kita rasa sentiasa stuck, tuan dan puan. Kerana apa? Kerana lidah kita jarang menyebut tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang, tuan dan puan. Allah Subhanahu Wa Taala nukilkan di dalam Quran, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Perkataan mana satu yang lebih baik kan, selain mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa dia, tuan dan puan? Kita sentiasa memberi peringatan kepada manusia. Sentiasa memberi peringatan kepada kawan-kawan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu beri apa-apa. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kepada kita apa-apa rezeki, nak beri kepada kita apa-apa kebaikan, tidak ada satu makhluk yang mampu menghalang. Tidak ada satu makhluk yang mampu menghalang. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala nak menahan kita daripada mendapat kebaikan ataupun keburukan, tuan dan puan, tidak ada satu makhluk yang mampu beri. Tidak ada satu makhluk yang mampu beri. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala nak menahan rezeki kita, tuan dan puan, tidak ada satu makhluk yang mampu membantu kita. Tidak ada satu makhluk yang mampu membantu kita. Apa sahaja yang kita lakukan, tuan dan puan, semuanya atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan dan puan, sehari-hari daripada kehidupan kita ni, tuan dan puan, sentiasa kena memberi manfaat kepada manusia-manusia lain. Sentiasa untuk memberi manfaat kepada orang lain, tuan dan puan. Macam mana nak beri manfaat kepada orang lain, tuan dan puan? Kita kena ajak manusia untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia ladang-ladang pahala, ladang-ladang duit, ladang-ladang harta untuk kita di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sentiasa ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan dan puan, kan, kita mati kelak seandainya dia lakukan kebaikan yang kita ajak dia tu. Sebagai contoh, kita ajak manusia, kita ajak kawan kita untuk semayang berjemaah. Seandainya dia istiqamah semayang berjemaah, dia ajak pula anak dia untuk semayang berjemaah, tuan dan puan, kita dah mati dah, tuan dan puan. Tetapi pahala anak dia, cucu cicit dia semayang berjemaah tu akan masuk di dalam akaun kita. Sebab tu ada kisah, tuan dan puan, kan, buku catatan amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ditutup, masih lagi tidak ditutup sampai kiamat. Buku catatan amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih lagi tidak ditutup sampai kiamat. Masya Allah. Kan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah meninggal dunia, telah pergi meninggalkan kita 1400 tahun lebih dah. Tetapi buku catatan amalan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu masih lagi tidak ditutup. Kerana apa, tuan dan puan? Kerana kehidupan beliau telah beliau sibukkan untuk beri manfaat kepada orang lain. Seluruh kehidupan beliau telah beliau habiskan untuk
bantu Nabi SAW sebarkan agama, kan, sebarkan agama Islam, kan, untuk ajak manusia kenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ajak manusia taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni tuan dan puan, kan, kita telah jauh daripada ajaran agama, kan, kita telah jauh daripada ajaran yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita ni sangat berat untuk ajak orang lain untuk buat kebaikan sama. Natijahnya tuan dan puan, hari ni kita semua tahu, kan, kita semua tahu masjid-masjid telah ditutup. Semua orang rasa, Masya Allah, kenapa masjid je yang ditutup ni? Kan, kenapa masjid je yang ditutup? Kita sibuk salahkan orang lain, sibuk salahkan pemerintah dan sebagainya. Hakikat yang sebenarnya tuan dan puan, segala yang terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab kerosakan daripada amalan-amalan kita sebagai umat Islam. Dengan asbab rosaknya amalan-amalan kita sebagai umat Islam ni, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian demi ujian. Percayalah tuan dan puan, seandainya kita semua bersatu hati, kita semua bersatu hati untuk ajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan dan puan bukan untuk kita seorang. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk kita seorang. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dah. Ada satu kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana kisah yang selalu saya ceritakan. Abid, ada satu orang abid ni beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala 500 tahun beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila minta Nabi Musa alaihissalam tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala dekat mana kedudukan dia di syurga, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kedudukan dia ni di dalam neraka-Ku. Bayangkan 500 tahun tuan dan puan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi masih lagi kedudukan hanya di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu tuan dan puan, Nabi Musa AS bagi tahu dia terus terfikir, ya Allah, aku ni 500 tahun beribadat kepada Engkau, tetapi Engkau masih letakkan aku di dalam neraka. Bagaimana orang yang tak pernah beribadat kepada Engkau? Bagaimana keadaan orang yang tak pernah beribadat macam aku beribadat kepada Engkau? Pasti dia lagi teruk daripada aku. Dengan asbab fikir sahaja ni tuan dan puan, dengan asbab fikir dia yang tak sampai 5 saat ni sahaja, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kau bagi tahu dekat dia telah berada di dalam syurga aku kerana asbab fikir dia. Kerana asbab fikir ni tuan dan puan, kan, hari ni kita semua hilang kasih sayang. Kita semua hilang kasih sayang. Kita semua fikir, kalau nak beribadat, biar aku sahaja yang beribadat. Cukuplah aku jaga diri aku dan aku jaga keluarga aku semata-mata. Orang lain, biarlah orang lain yang selesaikan. Masya Allah tuan dan puan. Kita semua telah jauh daripada ajaran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua telah jauh daripada ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan dan puan? Sebelum ni tuan dan puan, kan, kita ni, hakikat kehidupan kita sekarang ni, yang kita semua sekali dapat kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan asbab kasih sayang dan tangisan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengalirkan air mata bagaimana keadaan umat aku yang tak pernah berjumpa aku. Bagaimana keadaan umat aku, sebagai contoh saya Syazwan, bagaimana keadaan Syazwan yang tak pernah jumpa aku, tak pernah dengar perkataan aku, tetapi dia ni dapat selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni kita telah jauh daripada kasih sayang. Kita telah jauh daripada sifat kasih sayang. Dengan asbab kita jauh daripada sifat kasih sayang tuan dan puan, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita. Sebab tu kita rasa stuck sangat tuan dan puan. Sebab kita telah jauhkan kasih sayang. Kita telah jauhkan sifat kasih sayang kita daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak mengasihi sesama manusia, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengasihinya. Kan? Kalau kita tidak mengasihi sesama manusia tuan dan puan, kita tak nak ajak manusia untuk sama-sama selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengasihi kita? Sedangkan setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala beri kita rahmat, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita tangan yang mampu bergerak, Allah Subhanahu Wa Taala berikan mulut yang sentiasa boleh bercakap, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita jantung yang sentiasa mengepam darah ni tuan dan puan, tetapi kehidupan kita sibukkan dengan dunia.
Kan? Jadi dengan sebab tu tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala campakkan dalam hati kita rasa yang tidak pernah cukup, rasa yang sentiasa merasai, ya Allah, kalau aku sedekah, kalau aku buat kebaikan, duit aku akan habis, harta aku akan habis. Ya. Itu masalah kita tuan dan puan. Yang pertama, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita kurang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jarang ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lebih ingatkan kepada dunia semata-mata. Hari ni aku nak buat kerja apa untuk tambahkan lagi harta aku. Hari ni aku nak buat apa untuk lebihkan lagi, apa yang aku ada ni dapat lebih lagi. Dan kita berangan-angan, seandainya aku dapat lebih, insya-Allah satu hari kelak bila dah dapat lebih, aku boleh beri manfaat kepada orang ramai. Apa yang ada ni tak nak bagi tuan dan puan. Apa yang kita dah ada sekarang, kita tak nak bagi. Masa yang kita ada sekarang, kita tak nak beri pada Allah Subhanahu Wa Taala sedikit. Kita tak nak tunaikan tanggungjawab kita sebagai umat Nabi SAW, solat di awal waktu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita, setiap hari 5 kali Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita untuk semayang, kan, solat secara berjemaah, tetapi kita tangguhkan dululah. Kita tangguhkan dulu. Sebab tu hati kita susah nak tenteram. Sebab tu kita rasa rezeki kita asyik tak cukup je. Sebab tu apabila kita dapat rezeki tuan dan puan, kita dapat gaji, income kita dapat setiap bulan, tetapi banyak yang bocor. Banyak yang kita perlu bayar. Kan, banyak yang perlu keluar. Kan, rasa dah masuk banyak dah, tetapi banyak juga yang keluar. Kan, itu nombor 2 tuan dan puan. Kita lupa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga tuan dan puan, kita lupa untuk mengasihi orang lain, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan dan puan, ketika ni tuan dan puan, sekarang ni tuan dan puan, waktu ujian Allah Subhanahu Wa Taala sangat berat kepada seluruh manusia. Seluruh manusia Allah Subhanahu Wa Taala telah turunkan ujian yang sangat berat, iaitu ujian wabak ke seluruh dunia tuan dan puan. Seluruh dunia telah terkesan dengan wabak yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan tuan dan puan. Dari itu tuan dan puan, terlalu ramai yang merasakan kehidupan dia stuck, ramai yang berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita semua tuan dan puan, tugas kita semua untuk ajak manusia, kawan aku kan, sahabat Syekh, jangan putus asa dengan rahmat Allah, kan. Kita kena sentiasa cakap pada orang ramai, jangan berputus asa dengan Allah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan dan puan? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada kepada kita. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada kepada kita. Lambat ataupun cepat sahaja rezeki nak sampai. Ya, rezeki pasti akan sampai kepada kita, tetapi sama ada lambat ataupun cepat sahaja. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa telah beritahu kepada kita di dalam Quran, innallaha ashtara minal mu'minin, Allahumma salli ala Muhammad, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahumul jannah. Kan, bi amwalan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah beri harta dan diri kita tuan dan puan untuk dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya bagaimana tuan dan puan? Kita berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan dan puan bukanlah berjuang macam zaman dulu. Kan, zaman dulu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala bermati-matian, beri tenaga mereka, beri harta mereka dan beri diri mereka untuk berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita hari ni tuan dan puan berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun tak mampu nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala tuan dan puan, kita ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ajak manusia untuk dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa ajak manusia untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita buat ni tuan dan puan, barulah kita benar-benar yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita benar-benar yakin keimanan kita ni sempurna dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita rasa, kita boleh katakan kita ni iman yang sempurna, tetapi kita tak yakin bahawa dengan kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri Allah Subhanahu Wa Taala akan beri keberkatan harta, tambahkan harta lebih lagi. Kita tak yakin tu tuan dan puan. Kita lebih meyakini seandainya aku berusaha sungguh-sungguh, pasti Allah akan tambah. Sedangkan seandainya kita lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi mudah untuk kita dapat rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dah dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu dah dalam Quran, tuan dan puan, kan, innallaha ashtara innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, bagi mereka yang sentiasa mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami, dan mereka berpegang teguh, kan. Berpegang teguh ni macam mana, tuan dan puan? Kita sentiasa ajak manusia bahawa Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tak mampu nak beri apa-apa kepada kita. Sentiasa yakin dan meyakinkan orang lain juga bahawa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tak mampu buat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, selain daripada Allah Subhanahu wa taala asbab rezeki. Allah Subhanahu wa taala pemberi bahagia, selain daripada Allah Subhanahu wa taala asbab bahagia. Allah Subhanahu wa taala yang memberi kenyang, selain daripada Allah Subhanahu wa taala asbab semata-mata. Kan? Apabila kita sentiasa bagi tahu benda ni lagi dan lagi, tuan dan puan, barulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan masuk di dalam hati kita. Kebesaran makhluk ni semua akan keluar daripada hati kita. Kebesaran duit akan keluar daripada kita. Kebesaran pasangan dan anak pinak ni semua keluar daripada kita. Hanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hati kita. Hari ni, tuan dan puan, dalam hati kita ni terlalu banyak benda. Kan, duit pun dalam hati, kan, anak pinak pun dalam hati, isteri, pasangan pun dalam hati, mak ayah semua dalam hati, kan. Semua yang dalam hati ni lebih besar, sehingga kan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahagian kebesaran Allah Subhanahu wa taala jadi kecil je, tuan dan puan. Sebab tu kerisauan kita tentang semua perkara melebihi daripada kerisauan kita dan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu sahaja, tuan dan puan. Saya pun tak nak mengganggu masa tuan dan puan. Saya faham tuan dan puan pun banyak benda lagi nak buat untuk hari ini. Semoga tuan dan puan dipermudahkan urusan semudah-mudahnya, diberikan keberkatan di dalam kehidupan dan diberikan keberkatan di dalam amalan, dan Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan lagi rezeki selimpah ruahnya, kan, seperti hujan yang lebat tidak putus-putus sampai kiamat, insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita semua di dalam hidayat Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.